Okay, so saya dah bagi dekat awak assignment semalam. Okay, macam mana? Boleh buat ke? Okay, ada beberapa orang lah yang consult saya untuk uh, tengok dia punya coding dan sebagainya. Okay, saya check dulu. Okay, so agak ramai lah yang belum menghantar uh, assignment yang saya minta buat. Tak hantar tu sebab tak sempat ke? Kalau perlu bantuan, tolong bagi tahu lah, sama ada saya ataupun Cik Ridwan lah. Okay, insyaAllah kami boleh bantu apa yang kami boleh bantu. Okay, jangan malu, jangan segan. WhatsApp je. Tak mau WhatsApp boleh email, tak ada masalah. Okay, so terima kasih kepada semua yang hantar lah. Okay, maksudnya yang hantar ni boleh buat lah. Okay. Okay, so tak apa, saya nak tunjuk sekali lagi macam mana kita nak buat yang assignment saya bagi tu. Okay, first kali awak kena wiring lah. Kena wiring lah macam biasa lah. Okay, wiring saya dah tunjukkan dalam tu. Kita akan pakai 3 pin sahaja daripada dia punya board tu, electronic board dia tu. Okay, so dia ada dua komponen. Satu dia punya pengesan dia yang ada macam bentuk papan tu. Kemudian ada copper sikit lah, line-line copper tu sambung kepada converter board ni. So daripada board ni akan sampai ke, kita akan wiring ke ESP32. So kita akan pakai 3 pin sajalah sebab kita nak analog value. Okay, so kalau awak nak pakai digital value pun boleh. Awak sambungkan dia punya signal ke DO tu lah. Okay, macam saya minta awak untuk sambungkan kepada AO, analog output dia, supaya kita dapat data dalam bentuk analog lebih tepat lah. Okay, jadi saya tak mau tunjuk dah wiring tu. Awak cuma follow saja yang mana VCC ke 3V, ground ke ground, AO tu P ke analog pin lah. Okay, tapi kat sini tricky sikit lah. Awak kena ingat sikit pesanan saya pada awal-awal dulu. Okay, bila mana kita pakai function Wi-Fi yang ada pada ESP32, pastikan awak pakai analog pin ADC 1. Okay, awak check dekat pin out tu, pastikan awak pakai ADC 1 punya channel. Okay, jangan pakai ADC 2. Sebab apa? ADC 2 tak boleh berfungsi apabila kita pakai function Wi-Fi. Okay, so adalah beberapa orang yang WhatsApp saya. Okay, Alhamdulillah kita boleh solve lah problem tu. Kita dapat detect. Okay, jadi hati-hati sikit dekat pin out dia ni. Okay, kemudian program dia lebih kurang macam semalam saja. Okay, macam semalam kita buat, kita hantar internal temperature sensor. So untuk assignment tu saya minta untuk hantar data yang ada pada pin analog. Okay, jadi kat sini kita delete lah. Data tu mai daripada analog. Okay, jadi kita pergi ke block analog. Kemudian ambil analog read. Okay, kemudian dekat analog read ni pun hati-hati. Pastikan awak pilih lah pin apa yang awak pakai. Contoh macam saya sambungkan saya punya sensor ni ke pin 34, yang mana 34 ni ADC 1 lah kalau kita rujuk kepada pin out. Okay, ADC 1. Okay, so macam ni saja. Tapi kalau kita nak lebih, kalau kita nak monitor data tu juga dekat serial monitor, kita bolehlah tambah dekat sini. Okay, kita letak kat sini, supaya kita boleh tengok data kita tu dekat kita punya serial monitor dan juga dekat kita punya MQTT broker. Okay, dan dia punya topik ni tukarlah, jangan pakai yang semalam. Pakai apa yang sesuai. Contohnya saya pakai
range analog value. Contohlah, tak kisahlah awak pakai apa yang awak nak pakai lah. Lagi pendek lagi bagus lah. Tapi kalau awak tulis pendek sangat sampai tak faham pun tak boleh juga. Okey. Pastikan awak tahu lah. Bila awak baca, okey, awak tahu ni apa, contoh sensor apa, bacaan apa, ataupun dekat mana. Macam tu. Okey, sebab apa dalam ada fruit ni kita tak boleh buat hierarchy macam dekat HiveMQ. Macam HiveMQ kita letak keysmax slash apa kan. Tapi yang ni dia susah sikit. Dia dah buat dah hierarchy tu siap-siap. Okey. Jadi kita tak boleh lah, kita just boleh tulis satu topik je lah. Okey, so macam ni saja. Kemudian awak boleh copy dan paste dan run lah. Okey, run awak punya program. Dan saya buka dekat saya punya ada fruit. Okey, saya dah pun run dah. Okey. Satu lagi kena hati-hati dekat dia punya timer ni lah. Jangan terlampau singkat sangat. Sebab apa? Ada fruit boleh menerima 30 data maksimum dalam 1 minit. Jadi kurang-kurang 3 saat dia punya delay tu kena ada. Okey. Jadi kalau kita tengok kat sini, ni data saya lah. Saya rasa awak pun dapat lebih kurang macam ni lah. Okey, 4095. Okey, 4095 ni untuk saya, sensor saya ni dia dalam keadaan kering. Okey, dalam keadaan kering. Okey, tak apa, kita tengok dari segi dalam bentuk dashboard lah. Macam saya pilih chart lah. Okey, awak kalau pilih gauge apa semua tak ada masalah. Masing-masing punya blok lah. Okey, macam saya pilih chart ni. Okey, contohnya saya basahkan saya punya board. Okey. Nampak dia punya reading dia menurun lah. Okey. Reading dia menurun. Bermaksud inilah, tapi sepatutnya dia terbalik lah kan. Bila hujan ataupun bila basah, chart dia tu sepatutnya tinggi lah. Bila kering sepatutnya rendah. Yang tu boleh kita buat mapping balik. Okey. Nak buat macam mana? Kita punya sensor ni jenis pull up resistor. Maksudnya bila kering dia bagi 3 volt, 3.3 volt. Jadi terpaksa lah kita buat mapping. Jadi saya tak tunjuk lah yang tu. Asalkan kita faham data kita yang kita hantar sudah memadai lah. Okey, sudah memadai. Ataupun awak boleh buat cara yang selainnya lah. Contohnya awak buat if else, buat decision siap-siap. Contohnya awak buat kalau lebih pada 3000 basah, kurang pada 3000 kering. Jadi awak hantar dalam bentuk string pun boleh. Tak kisah. Okey, asalkan information tu sampai kepada orang yang nak tengok dashboard ni lah. Dan sepatutnya macam tu lah, sebab orang yang tengok dashboard ni selalunya manager ke atas lah. Okey, yang mana dia tak tahu pun 4095 ke apa ni, dia tak faham. Okey, dia faham kering, basah, macam tu lah contohnya. Macam signboard dekat ni lah, signboard dekat jalan raya kan. Macam tu juga. Dia tak boleh lah bubuh benda-benda yang engineer faham. Dia kena bubuh yang orang awam faham, orang yang nak tengok tu faham. Macam tu. Okey, lebih kurang macam ni je lah yang kita nak buat. Okey, so hari ni kita nak sambung sikit lagi, yang mana kita nak buat threshold. Okey, contoh lah kan. Contoh basah sangat, hantar email kepada kita ataupun kepada siapa-siapa lah, manager dan sebagainya, supaya dia tahu apa sedang berlaku ataupun adakah ada bahaya yang sedang berlaku pada sesuatu mesin macam tu lah. Okey, contohnya. Tapi kita ni cuma pakai sensor je lah. Okey, kalau awak face to face kat sini, mungkin kita boleh buat beberapa projek lah. Tapi tak apa, faham konsep, nanti awak boleh apply dah dekat mana-mana tempat kerja awak nanti. Okey, so hari ni kita nak pakai services daripada IFTTT. Okey, kita nak pakai services daripada IFTTT. Okey, ada siapa-siapa pernah pakai ke? Okey, IFTTT ni nama panjang dia ialah if this then that. Dia lebih kurang macam if else jugalah. Okey, tapi ni dalam bentuk service. Dia kita akan hantar API kat dia.
Okay. So daripada Adafruit ni boleh terus connected to service IFTTT. Okay, boleh juga kita coding direct kat sini. Kat IoT ni, kalau tengok kat web services ni pun ada IFTTT ni. Boleh juga mana-mana. Tapi kalau kita pakai Adafruit, dia punya kelebihan dia, dia connected kepada service IFTTT. Kalau broker link awak pakai mungkin tak connected. Okay, ataupun dia dah sediakan siap-siap dah function-function yang ada pada IFTTT ni dalam broker dia sendiri. Macam Adafruit ni dia pakai third party lah, iaitu IFTTT. Okay, so awak boleh klik dekat IFTTT ni. Okay. Kemudian awak tengoklah kat sini. Macam saya dah connected as apa macam tu lah kan. Macam awak belum lagi lah. Saya cuba disconnected dulu. Okay. Awak punya macam ni ke? Okay, saya pun tak ingat dah dulu awal-awal dia punya interface dia macam mana. Okay. Siapa-siapa boleh confirm dengan saya tak? Bila awak tekan IFTTT tu keluar macam ni ke tak? Okay. Dia keluar macam mana tu? Sebab saya ni dah connected dah tu yang. Okay, ada klik here. Okay, tak apa. Awak klik here to connect tu dulu. Set SIM ni tak boleh disconnect pula. Macam mana saya nak tunjuk tak apalah, awak klik je dekat tu. Dekat klik here to connect tu. Okay. Lepas tu dia keluar macam ni tak? Okay. Kalau klik here to connect tu, kemudian dia keluar macam ni lah kan. Okay. Jadi kita nak connect kepada kita punya IFTTT lah. Okay, awak boleh klik connect kat sini. Okay. So IFTTT ni juga memerlukan awak sign up account. Okay, awak perlu sign up account dekat IFTTT ni juga. Okay, dulu waktu saya mula-mula pakai, rasanya dalam 3 tahun lepas rasanya. IFTTT ni dia free lagi. Maksudnya saya boleh pakai unlimited. Okay. Myto ni dia dah start limit. Dia bagi pakai 3 je. Kita tengok 3 tu 3 apa. Okay, dulu free, sekarang dah berbayar. Okay. Jadi kat sini awak boleh pilih lah yang mana awak punya account, sama ada awak nak sign up dekat sini pun boleh, ataupun just continue with Google ataupun Facebook punya account ke, ikut awak lah. Yang mana yang sesuai dengan awak. Okay. Contoh saya continue with Google. Okay. Kemudian dia akan verification lah. Maksudnya kena buka kita punya Gmail. Kemudian masukkan oh sorry, yang ni saya punya ni dah ada dah. Okay. So dia akan connected macam ni lah. Okay, semua dah connected ke? Dah sampai macam saya ni ke? Belum lagi ke? Saya minta maaf lah sebab kat sini sebab saya dah connected lama dah. Jadi mungkin lain sikit lah pada awak punya tu. Okay, dah dapat. Okay. So kalau dah dapat sampai sini, okay, jadi kita nak gunalah servis ada apa IFTTT ni. IFTTT ni lah yang akan hubungkan kita punya data tu, nak hantar ke contohnya nak hantar ke Telegram ke, nak hantar ke email ke, Facebook ke, Twitter ke. Okay, semua boleh buat kat sini. Nak hantar SMS pun boleh. Tapi dalam Malaysia tak boleh kot, tak silap saya.
Sebab dia punya service provider dia tu bukan daripada Malaysia lah. Okay. Banyak lagi lah, banyak lagi kita boleh tengok. Okay, bukan setakat kita hantar, kita pun boleh terima dekat sini. Contohnya kita pakai Google Assistant kan. Google Assistant tu contoh kita nak on lampu. Okay, so kita akan cakap kat Google Assistant, hey Google, turn on light ke apa semua kan. So dia boleh hantar balik, dia boleh terima. Kemudian daripada IFTTT ni pula dia akan pass balik kepada ada fruit broker tadi. Ada fruit broker tu pula akan publish kat kita punya microcontroller. So kita boleh kawal lampu kita tu. Okay, sekarang ni kita buat direction dia daripada ESP32, hantar reading ke ataupun publish data ke ada fruit broker. Okay, kemudian daripada ada fruit broker, kalau lebih certain threshold tu, hantar ke IFTTT untuk dia trigger message ataupun email ke kita punya email lah. Okay, jadi kat sini yang kita akan buat. Okay, so awak boleh klik create. Interface dia pun dah lain dah. Saya mungkin nak kena ni sikit. Betul lah. Okay, tekan create tu. Okay, so dia akan keluar if this then that. Okay, jika apa buat apa. Macam kita belajar if else tu lah, lebih kurang macam tu. Jadi add kat sini. Okay, jika apa yang berlaku kat ada fruit ni. So kita akan pilih ada fruit. Kalau awak tengok kat sini macam-macam. Okay, macam-macam servis ada lah. Sama ada macam Google Calendar ke, Google Assistant ke, Google Document ke, nak simpan data dalam Google Sheet ke, semua ada kat sini. Okay, awak boleh pilih saja. Okay, contoh sekarang ni kita ambil if this tu ialah ada fruit. Okay, kalau awak tengok kat sini, untuk ada fruit dia ada dua pilihan. Sama ada monitor a feed on ada fruit IO, maksudnya dia akan fire anytime bila ada condition lah, nampak? Bila lebih 80 ke, okay, macam tu. Okay, ataupun kita pilih setiap kali ada data baru, buat apa. Okay, kita boleh pilih. Sekarang ni kita tak mau lah any new data ni. Kalau tidak, setiap 5 saat lah kita dapat email, setiap 5 saat lah kita post kat Facebook lah. Kita tak mau yang tu. Okay, kita nak kalau lepas pada certain threshold, baru kita dapat apa-apa message lah. Okay, boleh klik kat sini, monitor a feed on Adafruit IO. Okay, kalau saya lambat cepat sangat, tolong bagi tahu. Okay, kemudian dekat sini, okay, kita pilih kita punya topik. Tadi kita hantar kepada range analog value. Okay, macam awak punya sendirilah topik. Okay, kemudian dia punya relationship dia sama ada less than ke greater than. Okay, sekarang ni kita punya reading kita bila kering 4095. Okay, kita nak detect dia bila dia basah, bermakna hujan lah contohnya. Okay, bila hujan, contoh dia punya reading dia bawah daripada 3000. Ni bergantung pada awak punya reading lah. Jangan sama dengan saya. Okay, pastikan awak faham dulu reading sensor awak tu. Okay, contoh saya letak kat sini, bila bacaan yang ada pada topik analog value ni kurang daripada 3000, okay, create trigger. Okay, macam tu. Okay, kemudian bila dah dapat ni, sebenarnya kita boleh tambah lagi if ni, tapi sekarang ni dia dah suruh kita bayar. Maksudnya condition tu banyak pun boleh lah. Maksudnya else if pun boleh. Sekarang ni dia bagi if saja. Bukan tak boleh, boleh, tapi kena bayar. Dulu tak ada masalah. Okay, kemudian then that ni add. Okay, yang ni yang nak buat apa? Okay, sekarang ni contohnya kita nak hantar email. Okay, email, nampak? So pilih email. Okay, send me an email. This action will send you an HTML based email. Images and links are supported. Okay, so sekarang ni kita nak hantar email. Okay, kita punya email tu subjek dia apa? Tajuk dia apa? Subjek yang kat email kita tu lah. Okay, kita boleh ubah kat sini. Contoh sini alert. Okay, dia punya subjek alert cukup. Okay,
Kemudian body dia ni, email yang kita nak hantar tu lah, dia punya apa, message yang kita nak hantar kepada email kita tu. Dia feed value ni dia akan merujuk kepada bacaan yang ada pada kita punya topik tu, is operator trigger value. Add ni pada masa dia lah. Yang ni tak kita tengok, saya pun tak pernah ingat operator trigger value ni apa. Operator ni saya ingat dah. Yang ni less than, maksudnya bacaan kat sini, bacaan semasa tu, contohnya dah kurang pada 3,000 tadi. Dia ambil bacaan dia, contoh 2,500, is less than 3,000 yang kita letak tadi, trigger value ni, pada bila yang kita hantar tadi tu. Jadi kat sini kita letak the feed value is less than ni, lepas tu boleh tambah lah. This mean, contoh lah, this mean apa? This mean rain cukup. Saya tak pandai BI sangat, tak janji faham cukup lah tau. Maksudnya hujan lah, bila basah sensor tu hujan. Kemudian boleh create action. Dah siap ni, boleh continue. Ni dia punya yang kita nak tu lah. Jadi kalau data ni lebih kurang daripada 3,000, dia akan hantar yang kita tulis tadi tu kepada kita punya email. Kemudian finish. So cuba kita check tengok, patah balik kepada io.adafruit. Sekarang ni saya punya reading saya 4,000 lebih lah kan, 4,000 lebih. Jadi contoh saya basahkan saya punya sensor. So nampak saya punya sensor ni dah kurang daripada 3,000, iaitu dalam 1,000 lebih saja. Sebab saya check saya punya email. Kadang-kadang dia lambat sikit lah. Nampak? Dah masuk dah. Ada ni bacaan dia, is less than 3,000 at November 19, 2020. This mean rain. Nampak? Jadi dah dapat dah lah email tu. Bila bacaan kurang je daripada 3,000, saya dapat email. Macam tu. Jadi email ni selalunya, contoh kalau kita nak buat kat industri apa semua, selalunya kita akan hantar kat kita lah kan, sebagai engineer, supaya kita cepat bertindak, ataupun kita boleh buat email ni hantar ke beberapa personal lah, contoh technician dan sebagainya, supaya dia tahu ada something happen, dan dia akan cuba prefix secepat yang mungkin lah. Macam tu saja. Boleh follow ke? Yang mana yang tak buat dengan rain sensor, awak pakailah apa-apa, pakai je dummy data ke, ikut awak lah, asalkan dapat trigger benda tu. Nanti awak boleh ni lah, boleh banyak explore lagi berkenaan dengan IFTTT ni. Bukan sekadar email, macam-macam lagi ada. Dia semudah tu sahaja. Benda dah ada, cuma kadang-kadang kita tak pernah nak jumpa, sebab tu kita tak boleh buat. Bukan kita tak pandai, bukan kita tak erti, tapi kita tak pernah tahu. Sekarang ni awak dah tahu, dah pernah nampak sekali-sekala macam tu, dah boleh start untuk explore lah. Kena rajin je. Janji mau saja. Ada apa-apa
soalan. So sekali lagi, mungkin saya belum bagi tahu sebenarnya untuk IoT ni dalam industri, dia punya keperluan dia ialah untuk monitor sahaja. Okey, bukan untuk kontrol. Okey, kontrol ni untuk pengguna konsumer macam kita ni kat rumah pun tu boleh lah, nak on TV, nak on lampu tu boleh. Tapi kalau nak letak dekat mesin, tak sesuai lah. Okey, tak sesuai. Okey, cuma untuk monitor saja. Jadi kita tahulah untuk buat maintenance dan sebagainya. Dan ni ialah permulaan untuk awak nak buat predictive maintenance lah. Maksudnya predictive maintenance ni menggunakan AI lah. Itu ada machine learning, ada deep learning dan sebagainya. Okey, kenapa tak boleh letak kat ADC 2? Okey, bila ini memang ESP32 punya ni lah. Bila kita guna Wi-Fi, maksudnya sekarang ni kita nak connect to Wi-Fi kan. Bila kita guna je function Wi-Fi dekat ESP32 tu, automatic ADC 2 tu tak boleh pakai. Dia tak berfungsi sebagai ADC. Okey, pin tu akan dia banyak guna untuk Wi-Fi connection tu lah. Okey, tu memang dia punya yang dinyatakan dalam datasheet dia lah. Maksudnya awak boleh pakai ADC 1 saja bila kita guna function Wi-Fi. Okay, kalau awak rujuk balik kepada kita punya pin out tu, tak pasti ada tulis ke tak, tapi memang ada, memang macam tu. Dekat ADC 2 tu bila pakai Wi-Fi memang tak boleh pakai. Itu je lah jawapan saya. Mungkin ada sebab dia lah, saya pun tak baca lah dalam-dalam sangat. Okey, jadi ini ialah lesson terakhir kita lah untuk IoT yang kita belajar dalam online ni kan. Okey, so awak akan ada kelas lagi. Esok saya akan bagi assignment. Okey, pastikan awak buat lah. Itu penentu aras sama ada awak layak ataupun tidak lah untuk menerima sijil tu. Okey, saya harap awak boleh buat lah. Okey, yang mana tak, yang tertinggal dan sebagainya tu boleh tengok balik video-video. Okey, kalau face to face yang kita buat dekat sini, awak kena buat projek lah, simple projek. Nanti saya akan share dekat YouTube. Saya akan buat satu playlist. Awak tengoklah projek-projek student-student yang sebelum ni. Okey, saya bahagikan kat mereka satu grup 2 orang. Dalam masa 2-3 hari mereka sediakan prototype projek. Okey, kemudian kena buat video dan sebagainya lah. Macam awak tak sempat lah kan, 10 hari ni saya sepatutnya 3 hari buat projek. Jadi saya pakai 10 hari ni untuk belajar programming lah. Okey, jadi kalau tak ada apa-apa, saya meminta maaf kalau ada apa-apa tersilap bahasa, terkasar bahasa. Okey, kalau saya tersilap ilmu bagi tu, kalau awak tahu nanti tolong perbetul saya balik. Okey, saya pun masih belajar sama macam awak. Okey, saya percaya awak pun ada kelebihan awak masing-masing yang mana saya tak ada. Okey, so jadi kalau ada apa-apa yang boleh kongsikan dengan kita semua, kongsilah kan dalam grup. Okey, jadi hari ni kita tangguh awal, kita punya kelas setengah jam saja. Esok saya akan bagi satu assignment dan awak boleh siapkan sebelum habis awak punya program ni lah. Maksudnya minggu depan ada lagi 5 hari untuk awak belajar network. Okay, boleh Nurul Hidayah, tak ada masalah. Sorry. Okay, saya tangguhkan kelas kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey, petang ni awak akan ada kelas dengan Cik Noriman. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Fazrina Sadiq. Alah insya-Allah. Okey, sama-sama Farhana Ismail, sama-sama Nurul Hidayah, sama-sama Sharifah Marsha.
Sama-sama Nur Atikah. Sama-sama Azfar Adnan. Sama-sama Mus'ab. Terima kasih, Cik. Sama-sama Muhammad Aiman. Muhammad Aiman ni selalu WhatsApp saya juga ni. Okay, sama-sama Aiman Zarfan. Sama-sama Aiman Hamid. Sama-sama Nur Amirah Abdul Samad. Baik, ni ayat last kali ni Syazi Kusairi ni, dia nak jumpa lagi kan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.